Ada lock. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ala ashabihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Barisan Imam Bilal, AJK Surau Al-Hamra, dan yang seterusnya muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita berkumpul pada malam ini sama-sama mengerjakan salat maghrib berjamaah, dan insya-Allah selepas tu kita akan mengerjakan salat isyak berjamaah, yang mana ini merupakan salah satu daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Betapa ramai manusia yang tidak diberikan kesempatan ataupun Allah berikan kesempatan tetapi mereka tidak memilih untuk ke masjid, bahkan memilih untuk tidak solat langsung. Betapa ramainya manusia, tuan-tuan. Kan? Kalau kita lihat kepada realiti kehidupan umat Islam pada zaman ini, terlalu ramai yang hanya solat pada solat hari raya. Yang lain tak solat. Solat sunat aja. Solat wajib siap dah. Berapa ramai dah. Ataupun sebahagian yang cuma solat hari Jumaat. Baik sikit lah. Solat Jumaat pergi. Solat lain habis siap dah. Kan? Apatah lagi. Yang berapa ramai lagi yang solat. Akan tetapi tak solat subuh. Ataupun kadang-kadang dia merasakan kalau tak sempat solat asar, tinggallah. Sebab solat asar ni antara solat yang disebut hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah solat dan juga solat wusta, solat pertengahan. Sebahagian ulama mengatakan wusta ni solat asar. Ada yang kata solat pertengahan ni adalah solat zuhur, asar, maghrib. Jadi ramailah kalau tuan-tuan kita cek kan. Waktu asar kan waktu puncak. Orang tengah nak cepat-cepatlah. Tengah nak bergegas nak balik lah. Ataupun tengah kejar lah. Kan. Solat, solat hanya waktu meninggal lah. Bila orang disolatkan pula ya. Bukannya solat. Yang disolatkan ke atasnya. Ya, paling teruk lah tuan-tuan. Okey, baik. Jadi kita insya-Allah pada malam ini kita akan membincangkan tentang Maulidur Rasul. Yang mana saya pilih topiknya adalah berkenaan dengan Nabi Muhammad sebagai tauladan yang terbaik. Teladan yang terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Awalan, yang pertama kita melihat kembali apa sebenarnya Maulidur Rasul. Maulid adalah perkataan daripada asalnya walada, melahirkan. Jadi maulid ni adalah maksudnya kelahiran. Kelahiran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kita perlu fokus apabila Maulidur Rasul ni, kita kena ketahui sedikit sebanyaklah. Ialah para ulama tidak bersepakat tentang bila Nabi lahir. Yang kita tahu Nabi SAW lahir berapa hari bulan? 12 Rabiul Awal. Akan tetapi para ulama rupanya mereka tak bersepakat tentang tarikh ini. Cuma ia adalah tarikh yang paling masyhur. Yang paling famous lah. 12 Rabiul Awal. Sebahagian menetapkan 13. Ada yang kata 11, ada yang kata 8, ada yang kata 9 Rabiul Awal.
Mereka bersepakat atas kelahiran Nabi pada hari Isnin. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri yang menyebutkannya bahawa Nabi lahir pada hari Isnin. Maka bersepakatlah, semuanya setuju yang Nabi lahir pada hari Isnin. Baik. Ulama' muhaqqiqin, ulama' yang tahqiq, yang mereka mengira balik betul-betul bila Nabi lahir ni. Ada sebagian ulama' mereka cuba mengira kembali. Dan bila mereka kira kembali, hari Isnin pada tahun gajah, dan mereka membuat kiraan ke belakang, buka balik kalender, maka kebanyakan mereka bersetuju Nabi SAW lahir pada 9 Rabiul Awal. Jadi maksudnya mereka tidak bersepakat tentang tarikh kelahiran Nabi. Akan tetapi pada 12 Rabiul Awal ada perkara yang disepakati oleh ulama. Apa dia? Tarikh kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nabi disepakati Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal. Maka kelihatannya apabila masuk kepada bulan Rabiul Awal, kebanyakan kita ni memikirkan tentang Maulidur Rasul, Maulidun Nabi. Kita memikirkan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada masa yang sama, kita kurang memikirkan tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada 12 Rabiul Awal. Maka seharusnya apabila masuk pada Rabiul Awal, bukan hanya semata-mata kelahiran Nabi yang kita fikirkan. Akan tetapi kita juga perlu memikirkan tentang perjalanan hidup Nabi keseluruhannya. Daripada lahirnya Nabi sampai kepada wafatnya pada 12 Rabiul Awal itulah. Maka itulah yang sepatutnya kita fikirkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan Maulidur Rasul, banyak kisah-kisah yang kadang-kadang melampau. Contohnya disebutkan bahawa api, apa nama tu? Api istana, bukan istana, Majusi. Api orang Majusi, istana Kisra, kan? Istana Kisra. Dekat Parsi sana, apinya terpadam apabila kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kalau kita tengok dalam buku tu, buku apa yang kita selalu baca tu bila Maulud tu, Berzanji tu, buku Berzanji. Antaranya disebutkan bahawa pada malam kelahiran Nabi, turunnya perempuan-perempuan daripada syurga bersama-sama dengan Maryam dan Asiyah, mengiringi Aminah. Betul si? Si betul tuan-tuan. Si ada apa-apa riwayat yang menyebutkan tentang perkara itu. Bahkan para ulama melihat kembali, tidak banyak riwayat yang menyebutkan tentang kehidupan Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Yang banyaknya adalah berkaitan dengan selepas Nabi diangkat menjadi Rasul. Memang banyak. 23 tahun tu, banyak perkara yang disebutkan tentang Nabi SAW dalam masa 23 tahun. Apabila Nabi mencapai umur 40. Ada jugalah sebahagian-sebahagian perkara yang disebutkanlah. Tapi kebanyakannya adalah riwayat-riwayat yang lemah. Contohnya, kita antara perkara yang famous kita kata Nabi SAW lahir makhtunan, lahir dalam keadaan berkhatan. Pernah dengar? Pernah kan? Dan kita merasakan benda ni macam benda yang ajaib lah. Tetapi rupanya, orang yang lahir dalam keadaan berkhatan pada orang Arab, ini adalah satu kecacatan. Dan bila dikaji kembali, riwayat yang mengatakan Nabi lahir dalam keadaan berkhatan itu adalah riwayat yang lemah. Disebabkan ada riwayat yang lain menyebut bahawa Nabi dikhatankan oleh siapa? Datuk dia. Datuk dia ke pakcik dia? Datuk dia. Dikhatankan oleh Abdul Muttalib. Jadi datuknya yang mengkhatankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada juga syair-syair lama yang mengeji pemerintah daripada Rom yang lahir dalam keadaan berkhatan. Maka dia kutuklah, cakap apa benda lahir dalam keadaan berkhatan ni. Jadi macam tak layaklah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kita cerita background sikitlah. Baik, perkara yang kita fokus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya adalah bagaimana Nabi ini datang kepada kita membawa Islam dan iman. Kalaulah kita fikirkan kembali
Tanpa Islam dan iman, di manakah kita, tuan-tuan? Mungkin sebahagian kita ni, kalau saya ni, keturunan Hindu. Sembah patung lagi, tuan-tuan. Kini tu. Kan kalau tuan-tuan orang Sarawak tu, sembah pokok kali. Ataupun sembah batu, animisme nak. Mungkin itulah. Kalau tanpa Islam dan iman, tanpa cahaya petunjuk hidayah ni, maka itulah yang agaknya sedang kita lakukan sekarang. Yang mana kita tak berfikir secara waras. Betapa ramainya manusia yang Allah kurniakan mereka bijak. Mereka hebat daripada segi intelek. Mereka boleh berfikir dengan waras yang sangat-sangat IQ-nya tinggi. Tetapi apabila masuk kepada bab ibadah, hilang kewarasan mereka. Hilang pertimbangan mereka. Kita melihat kembali berapa ramai orang-orang bukan Islam yang bijak-bijak. Ramai, tuan-tuan. Sangat ramai. Kita tengok daripada kalangan masyarakat India yang beragama Hindu. Berapa ramai daripada kalangan mereka yang menjadi lawyer? Ramai. Berapa ramai yang jadi doktor? Ramai. Tapi apabila masuk kepada bab ibadah, mereka terus menjadi orang yang bodoh. Menjadi orang yang jahil. Kerana apa? Tidak datang kepada mereka petunjuk. Tidak mendapat hidayah. Betullah kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul ladzi fis sudur. Sesungguhnya bukanlah mata yang buta, akan tetapi jantung hati mereka lah yang buta daripada melihat kebenaran yang berada dalam dada mereka. Maka disebabkan cahaya petunjuk inilah kita ni berasa gembira dengan apa yang ada sekarang. Ibn Taymiyah rahimahullah, dia menyebutkan, sekiranya orang yang tidak beriman ni mengetahui apa yang ada dalam dada-dada orang yang beriman, maka mereka akan cuba membelah dada tersebut dan cuba mengambil cahaya keimanan itu untuk mereka rasai sendiri. Bagaimana orang yang beriman ni merasakan makanan yang biasa menjadi sangat enak disebabkan keimanan mereka. Tempat tidur yang biasa menjadi sangat selesa disebabkan sikap redha mereka. Bagaimana kehidupan yang nampak biasa menjadi rasa sangat nyaman hanya disebabkan datangnya iman. Semua ini adalah berpunca daripada kedatangan Nabi SAW yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya benda yang Allah telah kurniakan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baiknya kita ni kena banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sebab risalah yang dibawa kepada kita. Kita lihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang terbaik. Nabi, Allah tak utuskan utusan terakhir kepada kita ni berupa malaikat. Kan? Antara soalan yang anak murid saya selalu tanya, kenapa tak Nabi hidup sampai sekarang? Kan senang, apa-apa boleh tanya. Betul juga. Kan? Kalau Nabi hidup sampai sekarang kan senang, tak adalah gaduh ni. Perselisihan di antara mazhab ke, perselisihan di antara dalam politik ke. Kan? Tak sembang banyak lah. Tanya je Nabi, mana satu yang betul ni? Senang. Tapi tak. Allah tak jadikan sedemikian. Disebabkan kalaulah diturunkan daripada kalangan malaikat contohnya, utusan ni, maka bagaimanakah kita nak menjadikan Nabi, utusan tersebut sebagai qudwah, sebagai contoh yang terbaik. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa dia? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang terbaik bagi kamu. Bagi siapa? Orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Yarjullah, mereka yang mengharapkan redha Allah, mengharapkan rahmat daripada Allah, wal yaumal akhir, dan mereka mengharapkan kedatangan hari akhirat. Mereka mengharapkan balasan yang baik pada hari akhirat, wa dzakarallaha katsira. Dan dia banyak menyebut Allah. Dia banyak mengingati Allah. Maka untuk jadi Islam yang terbaik, orang Islam yang terbaik adalah orang yang melihat
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah contoh yang paling baik untuk kita. Daripada sekecil-kecil perkara sampai kepada perkara yang sangat-sangat besar, terutama dalam hal ibadah, semuanya kita rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah adanya collection hadis yang sangat besar. Satu ilmu yang sangat dalam. Dalam tuan-tuan, ilmu hadis. Sangat dalam ilmunya. Bukan sekadar bukan macam sejarah biasa. Kalau sejarah biasa ni, asalkan ada je catatan sejarah, maka diambil terus. Kan? Dalam hadis kena saring satu persatu. Yang ni betul ke Nabi cakap? Ke ada orang penipu? Sekali tengok dalam rantaian perawi tu, ada seorang ni muhtamun bil kadhib. Dituduh penipu. Tolak terus. Tak boleh pakai. Walaupun rantaiannya semua elok. Kan? Jadi, benda ni sangat susah. Ilmu tersebut sangat dalam. Dan Alhamdulillah dikumpulkan kepada kita, majoriti hadis sekarang ni, boleh kita kata 99% semuanya dah ada dia punya status dia. Google aja, jumpalah para ulama hadis yang telah menyebutkan statusnya apa dia. Biasanya mesti ada punya. Jaranglah yang kita jumpa yang kita tak pasti apa statusnya. Jarang. Tak banyak. Baik. Nabi SAW mengajarkan kita daripada sekecil-kecil perkara sampai kepada perkara yang paling besar. Semuanya ada untuk kita ikuti. Kita lihat kembali. Daripada kita bangun tidur, tuan-tuan, apa yang diajarkan kepada kita? Disuruh untuk baca doa, kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Contohnya. Ataupun contohnya antara perkara yang Nabi ajarkan, jangan engkau cedok tangan kau ke dalam tempat air, tempat air tu, dalam tempayan contohnya. Bila bangun tidur, jangan masuk tangan kat dalam tu. Sedangkan Nabi ajarkan untuk ambil wudu, kan boleh untuk kita guna tangan kalau lepas kita basuh. Tapi first cedok tu tak boleh cedok terus. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab tangan kita ni tak tahu pergi mana masa tidur. Kan? Entah masuk ke mana ke apa, pegang apa kan. Kemaluan ke apa ke. Jadi tak tahu ke mana tempatnya. Di mana aina batat. Di mana dia bertempat. Tangan tu. Jadi sampai tahap tu pun Nabi ajarkan. Kemudian Nabi ajarkan tentang cara basuh. Kan? Kita ni kalau memegang benda-benda yang kotor, ataupun kita mencuci kemaluan, kita pegang dengan tangan apa? Tangan kiri. Kenapa? Sampai tahap begitu diajarkan kepada kita. Sebab kanan ni adalah perkara-perkara yang diberi kemuliaan. Daripada segi makan, daripada segi kita ambil barang, kita berikan barang, bila kita sarung pakaian, segalanya bermula dengan kanan. Manakala benda-benda yang keji disuruh dengan tangan kiri. Sampai perkara ini pun Nabi ajarkan kepada kita. Tapi berapa ramai manusia yang tak pandang pada benda ni? Ramai yang tak peduli. Kita ambil contoh yang sebelum ni kita pernah sebutkan. Tentang makan. Kan, makan dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kanan. Kalau tangan kanan kotor, belasahlah pakai tangan kiri. Betul tak? Sebahagian orang buat macam mana? Yang minum macam ni. Dia pegang tangan kanan ni dah kotor, dia pun pegang tangan kiri, dia letak apa? Macam ni kan. Nak tengok? Ustaz pun buat agak kadang. Disebabkan tak nak pegang gelas ni supaya kotor gelas kan, tak nak. Jadi dia sanggup minum dengan tangan kiri. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan, kul biyaminik washrab biyaminik. Makanlah dengan tangan kanan dan minumlah dengan tangan kanan. Perkara ini pun diajarkan kepada kita. Memang sungguhlah. Tuan-tuan bayangkan kalau malaikat yang menjadi utusan terakhir. Malaikat makan si ada. Macam ni nak ikut. Malaikat tidur si. Malaikat berkahwin ke tidak? Tidak, tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak menjadikan teladan kepada malaikat? Sedangkan ini adalah soalan-soalan sebenarnya orang-orang kafir terdahulu. Mereka bertanya tentang perkara ini. Laula
unzila alaihi kanzun aw ja'ah ma'ahu malak. Kenapa tak diturunkan kepada dia ni apa nama tu? Harta-harta yang banyak. Bagi kat Nabi ni lah. Kalau betul dia ni utusan, bagi dia harta yang banyak. Ataupun datangkan dengan dia malaikat. Bagi ada malaikat sekali dengan dia. Dalam ayat yang lain ada sebut laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana. Kenapa tak diturunkan kepada kami ni malaikat je? Bagi kami nampak malaikat ni. Nak bagi kami beriman. Aw nara rabbana, ataupun bagi kami nampak Tuhan kami. Mereka melihat supaya nampak Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang besar yang tak sepatutnya diminta oleh seorang hamba. Sebab ada orang yang pernah meminta untuk melihat Allah. Siapa dia? Nabi Musa alaihi salam. Bismillah. Nabi Musa pernah minta melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi? Dia minta, ya Allah, bagilah aku nak melihat engkau. Dalam surah Al-A'raf kan dia minta. Jadi Allah kata kau tak akan dapat tengok. Tak akan dapat. Tapi dia minta juga. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Apabila Allah mentajallikan dirinya, memberikan macam-macam tafsiran lah. Ni kita tak payah masuk ke dalam lah. Apa maksud tajalli ni? Jadi yang paling simple adalah Allah menunjukkan kuasanya kepada gunung. Dan gunung itu hancur. Gunung, tuan-tuan, ada tak bangunan yang setinggi gunung, sebesar gunung? Setakat ni belum ada lah. Burj Khalifah pun walaupun tinggi, tapi dia taklah sebesar gunung. Taklah dia punya lebar dia macam gunung kan. Ni gunung ni hancur. Dan apa jadi kepada Nabi Musa? Pengsan. Tersungkur jatuh pengsan terus. Ni Nabi Musa pernah meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia bukanlah orang yang tidak beriman. Cuma dia nak macam ingin sangat melihat Allah. Ini antara perkara yang Nabi ajarkan kepada kita. Nabi ajarkan untuk supaya kita meminta untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tak Nabi ajar? Ada. Macam contoh dalam doa yang Nabi baca dalam solat. Wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Dan aku memohon kepadamu ya Allah kelazatan untuk melihat kepada wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Ni Nabi suruh rupanya. Nabi ajar kepada kita untuk doa dengan doa ni. Sebab di antara min a'zamin ni'mah, di antara nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga kelak. Dari mana kita tahu tentang perkara-perkara gaib ni, tuan-tuan? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak betapa vitalnya kehidupan Nabi tu kepada kita? Betapa pentingnya kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau taklah Allah utuskan utusannya yang mengajarkan kepada kita Islam, memang merepeklah kehidupan kita, tuan-tuan. Mungkin bergelumang dengan riba. Dan kita tak merasakan riba tu haram. Mungkin kita merasakan arak itu adalah perkara yang okeylah. Apa masalahnya? Kita akan melihat bahawa perzinaan adalah perkara yang normal. Seperti mana yang kita lihat sekarang pada orang-orang yang bukan Islam dekat negara-negara bukan Islam di barat sana tu. Bahkan orang barat sekarang dah lah lagi pelik. Bukan sekadar zina aja yang biasa. Lelaki jadi perempuan tanpa buat operation pun biasa. My pronoun is they and them. Not he or him. Kata ganti nama dia ni, jangan bahasakan dia sebagai he or she. He is Luqman kan? Apa nama? Tak boleh. They is Luqman. They are Luqman. Memang meripik lah, tuan-tuan. Alhamdulillah, mudah-mudahan jangan sampailah ke tempat kat Malaysia ni. Kalau tuan-tuan tengok, saya kebetulan memang kita saja tengok, ambil up to date sikit lah kan. Baca pasal benda ni kan. Memang benda-benda yang sangat-sangat tak masuk akal. Pronoun tu. Kalau kat Malaysia senang. Semua dia.
Laki dia, perempuan dia, kan? Nya lah orang situ madah. Semua nya. Senang. Kalau dekat sana kan ada he or she ke apa kan. Baik. Kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi contoh yang terbaik daripada segi akhlak. Tak ada orang yang akhlak lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi adalah yang terbaik. Bahkan dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Orang yang paling dicintai oleh aku, yang paling aku sayangi, dan juga yang paling dekat tempat duduknya dengan aku pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang ada akhlak yang mulia ni adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi sebut tentang ada satu manusia ni yang pahalanya melampaui orang yang berjihad di jalan Allah, yang berpuasa di siang hari, yang qiyam di malam hari. Sorry, jihad tak sebutlah. Saya tak ingat jihad tu sebut tak. Yang ada yang saya ingat Nabi sebut pahalanya lebih hebat daripada orang yang solat malam dan berpuasa di siang hari. Siapa dia? Orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Orang yang ada akhlak yang mulia. Sebab akhlak yang mulia ni pahalanya sentiasa bertambah. Sebab dia ke mana sahaja dia disenangi. Bagaimana contoh santunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita ambil satu cerita yang famous lah. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam masjid bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Arab Badui ni Arab macam mana tuan-tuan? Arab yang duduk dekat padang pasir ni. Kalau kita ni kira macam orang asli pedalaman 3 yang tak pernah jumpa orang tu. Kan? Sekarang boleh kata semuanya dah jumpa orang lah. Jadi mereka ni, Arab Badui ni memang duduk dekat padang pasir yang mana mereka ni tak jumpa tamadun. Memang kehidupan dia belasah je lah. Nasib-nasib je lah kan. Kurang ada adab mereka ni. Biasanya mereka ni bersifat kasar. Orang Arab Badui. Jadi masuklah Arab Badui ni ke dalam masjid. Tiba-tiba apa dia buat? Dia kencing dekat dalam masjid. Dekat satu tempat, kencing. Bila ada orang kencing dalam masjid, apa yang kita akan buat tuan-tuan? Beramai-ramailah pergi marah. Mana mungkin kita biar, betul tak? Maka semua pun pergi menuju kepada Arab ni, pergi marah. Herdik dia. Pergi semua keluar dia nak pukul ke apa semua kan. Nabi kata apa? Da'ahu, biar dia. Biar dia. Nabi suruh biarkan. Kenapa Nabi suruh biar? Nombor satu, sebab dia sedang buang air. Tuan-tuan bayangkan kalau tertiba kena kejar. Apa jadi? Merata-rata lah. Kan? Bersepah-sepah lah perginya. Jadi lagi banyak tempat yang nak dibersihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi tahu, Nabi sedar bahawa dia ni orang Arab pendatang yang tak tahu apa-apa. Dan masa zaman tu tuan-tuan, bukannya macam sekarang ni. Kita jelas bila masuk ni kapet apa semua kan. Memang bukan tempat kencing apa. Kat zaman tu, pasir. Masjid mereka hanya ada diletakkan penanda. Ni kawasan masjid. Ada sebahagian yang bertutup, ada sebahagian yang tak bertutup. Jadi kawasan masjid tu macam lebih kurang je macam kawasan biasa. Cuma diletakkan itu adalah tempat masjid. Jadi Nabi suruh biarkan dia sampai dia settle. Lepas tu apa dia? Nabi suruh jirus air. Jirus satu baldi, letaklah kat situ air tu. Jadi sebab dia ni kawasan yang berpasir, maka senanglah airnya terus turun dan terus hilanglah air kencing tu. Tegur Nabi, simple je Nabi buat macam tu. Dan kemudian Nabi panggil Arab Badui ni. Nabi pun kata, ini adalah masjid. Dan tak layak bagi masjid-masjid ni air kencing ataupun kotoran. Tempat ni hanyalah untuk berzikir pada Allah, untuk solat, untuk baca Al-Quran dan benda-benda yang macam tu. Nabi tegur dengan baik. Lembut je Nabi tegur. Santun sangat. Jadi selepas tu apabila nak solat, Arab Badui ni pun doa. Allahumma arhamni wa Muhammada
wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan rahmati yang lain. Ni doa Arab Badui. Kita tengok nampak, oh Allah, memang kurang asam betul lah. Tapi in a way, sebab dia nampak satu layanan yang sangat baik daripada Nabi Muhammad. Dan dia tak dapat layanan tersebut daripada orang lain. Yelah, kalau kita pun kita marah juga tuan-tuan. Mau bagi siku juga tiba-tiba ni kan. Kencing dekat dalam masjid ni. Marahlah kita. Tapi Nabi menyedari tentang perkara tu. Cakap, tak, yang ni kita kena faham. Dia macam tu. Jadi samalah kadang-kadang kan. Apabila orang bukan Islam ke apa datang, tiba-tiba dia pakai selipar kat dalam ni. Maka kita kena tegur dengan lembut lah kalau kita tahu dia ni bukannya orang yang nak menghina Islam ke apa. Cakap baik-baik lah. Kadang-kadang mereka dapat memahami. Jadi Nabi pun cakap lah, engkau ni telah menyempitkan perkara yang luas. Iaitu, luasnya rahmat Allah ni kau sempitkan untuk engkau dengan aku je. Maka tak patutlah. Kalau nak doa-doa semualah. Biar Allah rahmati semua sekali. Ni, nampak santunnya Nabi. Susah tuan-tuan, kita nak jadi macam ni. Daripada satu segi ni aja dah susah dah. Belum cerita tentang kesantunan yang lain. Bagaimana Nabi ni lembutnya dengan isteri. Ni saya rasa saya pernah sebut kat sini. Lembutnya Nabi SAW dengan isteri baginda. Contohnya, pernah sekali Nabi sedang makan dengan dekat rumah Aisyah radhiyallahu anha. Masa waktu berapa? Okey, ada 15 minit lah lebih kurang. Jadi Nabi ni sedang makan dekat rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan bila makan kat rumah Aisyah ni, Aisyah mungkin ada masak ke apa semua, maka para sahabat semua datang makan sekali. Tiba-tiba adalah isteri Nabi yang lain, dikatakan Zainab. Zainab ni menghantar makanan melalui seorang khadam. Bawa. Kalau nampak macam kurang asam jugalah. Orang tengah bawa makanan semua, tiba-tiba dia pun nak menyelit juga. Dia hantar makanan. Okey lah sebenarnya. Kalau ikutkan tak ada apa-apa masalah. Tapi disebabkan pada waktu itu adalah giliran Nabi di rumah Aisyah. Jadi makanan tu dah ada apa semua. Tiba-tiba orang ni nak juga hantar makanan saja. Maka Aisyah buat apa? Aisyah pukul tangan khadam tu ataupun pukul dekat pinggan tu, maka jatuhlah pinggan dan makanan tu. Disebabkan apa? Cemburu. Jealous. Dan Aisyah ni buat depan siapa? Bukan depan Nabi je. Para sahabat lain semua ada ni. Jatuh. Pecah pinggan tu. Apa Nabi buat? Nabi bangun sendiri. Nabi kutip sendiri makanan. Dan Nabi ambil, minta supaya diberikan pinggan daripada rumah Aisyah sendiri. Ambil pinggan tu dan ganti kepada pinggan yang pecah tadi. Untuk dipulangkan balik kepada isterinya yang menghantar makanan. Dan Nabi kata apa? Gharat ummukum. Mak kalian sedang cemburu. Mak kalian ni maksudnya apa? Kan Aisyah kan gelaran isteri-isteri Nabi kan dipanggil Ummul Mukminin. Ibu kepada orang yang beriman. Jadi disebut dia ni tengah cemburu lah tu. Biarlah. Ya Allah tuan-tuan. Bayangkan. Kalau tertiba isteri kita mau marah depan tetamu. Masuk bilik sekarang. Pergi masuk. Kita pun kejap. Kena saman time tu juga kan. Silap depan-depan orang tu juga kita marah. Apa ni, tak malu ke dengan tetamu apa kan? Mungkin macam tu. Santun tuan-tuan Nabi SAW. Ini memang betul-betul contoh yang terbaik. Yang mana cara Nabi tegur. Dan tak ada riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang selepas daripada tu Nabi marah Aisyah ke, tegur ke apa ke. Sebab Aisyah ni dia bukan jenis simpan. Kalau hadis-hadis yang mana yang memburukkan dia sekalipun, dia akan cerita balik. Contohnya Aisyah cerita pasal apa nama? Aisyah pernah sebut yang kenapa engkau ni duk sebut sangat tentang perempuan tua yang apa nama? Perempuan tua yang dah tua pikun tu, dah nyanyuk ke apa macam tu. Sedangkan Allah dah gantikan dengan perempuan yang muda yang lebih cantik. Masa tu Nabi selalu sebut siapa? Khadijah. Khadijah waktu Nabi kahwin dengan Aisyah, Khadijah ada lagi ke tidak? Tak ada. Dah wafat dah. Dah mati dah. Dah meninggal dah. Tapi Nabi selalu sebut tentang Khadijah. Bahkan apabila Nabi dengar suara
adik-beradik Khadijah yang perempuan datang ke rumah, Nabi bergegas datang sebab suara dia sebiji macam suara Khadijah. Jadi Nabi suka. Jadi Aisyah jadi apa? Cemburu, tuan-tuan. Cemburu. Jadi sampai disebut macam tu. Kenapa kau nak ingat sangat dengan perempuan tua tu? Allah dah ganti dengan yang lebih muda dah. Siapa yang lebih muda? Dialah. Dialah yang lebih muda tu. Maka Nabi cakap apa? Nabi kata, macam mana aku tak sebut? Tak ada orang yang lebih baik daripada dia. Waktu aku susah, dialah yang bantu. Dialah orang pertama yang masuk Islam waktu semua orang menolak aku. Dan daripada dialah aku dapat anak. Sedangkan orang lain aku tak dapat anak. Waktu semua orang benci pada aku, dia je lah yang menyokong aku. Nabi memang sayang betul dengan Khadijah. Tuan-tuan fikirlah, kalau Aisyah nak sembunyikan cerita, dia tak cerita benda ni. Kan, kena sound dengan Nabi ni. Jadi Aisyah tak sebut pun pasal lepas tu kena sound dengan Nabi ke apa ke, tak ada. Maksudnya bagaimana santunnya Nabi SAW dengan isterinya. Dan Nabi ni memberikan contoh yang terbaik. Isteri-isterinya boleh memberi apa kita panggil? Cadangan. Isterinya kalau tak setuju, dia boleh bagi cadangan. Dia boleh. Boleh bagi. Ataupun menyuarakan ketidakpuashatian. Boleh. Kita dalam kepala kita kadang-kadang, orang Islam ni, kita memikirkan isteri yang salihah adalah yang duduk tunduk patuh tanpa berkata apa-apa. Taat ajalah. Tak memberikan buah fikiran, tak apa-apa. Suami cakap dia okey, dia on je. Tak rupanya. Kalau kita tengok kepada isteri-isteri Nabi, tak macam tu. Alang isteri Nabi pun gaduh. Ada juga tak puas hati dengan Nabi. Ada tak masam muka dengan Nabi. Ada. Benda tu rupanya normal. Dan ada juga yang memberikan jalan penyelesaian kepada Nabi Muhammad. Ada, dan Nabi setuju dengan benda tu. Contohnya, Ummu Salamah. Ummu Salamah dalam peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni di mana orang Islam nak masuk ke Mekah. Waktu tu dekat Mekah ni masih dikuasai oleh kafir Quraisy. Jadi mereka ni dapat mimpi, Nabi dapat mimpi yang mereka akan mengerjakan umrah. Maka mereka nak masuk. Dapatlah Nabi dah mimpi pergi umrah, maknanya dapat umrah lah ni. Sebab mimpi Nabi kan tak ada yang tipu. Pasti benar. Maka mereka pun pergilah bersama dengan Nabi SAW, lebih kurang 1,400 orang. 1,500, 1,400 macam tu, pergi. Jadi, sampai kat sana ditahan, dan kemudian orang kafir Quraisy ni berunding dengan Nabi Muhammad. Dia kata, kau tak payah masuk tahun ni lah, kau masuk tahun depan. Jadi, Nabi setuju. Apa-apa perjanjian dengan kafir Quraisy ni yang berat sebelah, Nabi setuju semua. Orang Islam yang orang yang daripada Mekah yang pergi ke Madinah selepas daripada perjanjian Hudaibiyah mesti kena dipulangkan balik. Manakala orang Madinah yang pergi ke Mekah tak perlu dipulangkan kepada Madinah. Jadi orang semua tak setuju. Kebetulan masa tu Abu Jandal, seorang Islam yang ada kat Mekah ni, kena tahan dengan bapak dia, Ammar. Siapa nama bapak dia? Suhail bin Ammar. Bapak dia tak siap rantai dia dekat rumah. Tak bagi dia keluar. Sekali bila orang Islam datang ke Mekah, nak pergi umrah tu masa perjanjian Hudaibiyah tu, dia dapat lepaskan diri. Jadi dia lari. Jumpa dengan Nabi Muhammad. Cakap, bawa aku pergi Madinah. Di Islam dah kan. Sekali Nabi cakap, kita dah bersetuju dalam perjanjian Hudaibiyah yang mana orang yang datang nak ikut orang Islam kena dikembalikan balik kepada keluarganya. Maka sedihlah waktu tu. Umar punya geram. Dia pegang pedang, dia jalan dekat sebelah Abu Jandal. Sebab apa? Dia cakap, aku berharap Abu Jandal ambil pedang tu. Dia keluarkan hunus biar gaduh. Supaya orang Islam perang dengan orang bukan Islam. Tapi Abu Jandal tak buat benda tu. Dan dikembalikan balik. Jadi kemudian Nabi perintahkan, okey, kita semua tak pergi umrah tahun ni. Tahun ni kita tak umrah. Maka semua sekali sembelih haiwan dan juga kita tahallul. Maksudnya settlekan lah. Keluar daripada ihram lah. Kena keluar daripada ihram. Apa jadi pada para sahabat waktu tu? Tak setuju semua tuan-tuan. Tak setuju. Diam semua, tak ada buat apa-apa. 3 kali Nabi sebut. Semua sekali tahallul, sembelih haiwan, hadiyu tu. Sembelih haiwan korban dan tahallul. 3 kali Nabi sebut. Tak ada siapa yang ikut. Tiba-tiba, Nabi pun masuk ke dalam kemah dia, jumpa dengan Ummu Salamah. Dan Nabi mengadulah
kaum muslimin tak ikut apa benda yang aku suruh ni. Sedangkan kaum muslimin tak pernah macam tu. Disebabkan sangat-sangat kecewa. Ummu Salamah cakap apa? Macam ni lah. Ummu Salamah kata, Rasulullah sendirilah yang pergi keluar, pergi sembelih haiwan dan kemudian tahallul. Potong rambut. Nabi sendiri buat. Jadi Nabi pun keluar ikut saranan Ummu Salamah tadi. Nabi ikut, Nabi keluar dan Nabi buat. Dan semua para sahabat ikut. Dalam keadaan sedih-sedih, tak puas hati tu. Kemudian sebenarnya tak lama lepas tu, rupanya berlaku Fathul Mekah. Terus mereka semua dapat umrah. Jadi ada, inilah, ni cerita waktu lain lah tuan-tuan. Cuma nak sebut apa dia? Bagaimana Nabi SAW ada waktu yang sangat-sangat genting. Pening, tak tahu macam mana nak urus para sahabat. Tiba-tiba isterinya memberikan idea yang sangat baik. Ni kita tengok macam mana contoh yang terbaik daripada perkahwinan Nabi sendiri. Inilah betul lah teladan yang terbaik adalah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal yang lain kita tengok contoh teladan yang terbaik bagi Nabi. Bagaimana Nabi lembut dengan kanak-kanak. Nabi ada seorang anak tiri. Nabi ada 4 orang anak tiri daripada Ummu Salamah tadi. Sebut pasal Ummu Salamah ni, kita sebutlah sekali pasal benda ni. Nabi ada 4 orang anak tiri, salah seorangnya namanya Umar. Umar bin Abi Salamah. Umar ni waktu dia kecil, di bawah penjagaan Nabi. Sebab Nabi itu adalah bapa tiri dia. Jadi dia makan tu sekali dengan Nabi Muhammad lah. Maka macam biasalah budak-budak kalau makan macam mana? Tangannya semua dia nak ambil. Menjala-jala tangan dia kan. Ambil sini, ambil sana, ambil sana. Kadang-kadang macam anak kita. Anak saya lah tuan-tuan. Kebetulan saya order ada fries kat dalam saya punya tu kan. Chicken chop ke apa. Dia punya spaghetti. Tengah-tengah dia makan spaghetti tu, tangan dia sok. Laju kan. Bukan dia seorang. Adik-beradik lain pun sama tak? Ambil dekat pinggan kita kan. Ini kebiasaan budak. Kalau kena kat kita apa kita buat? Cuba elok sikit adab ni. Kan? Kadang-kadang kita marah kan. Tapi Nabi tegur kepada budak ni, kepada Umar ni, anak tiri dia, Nabi kata, Ya ghulam, Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, bacalah bismillah, makan dengan tangan kanan dan makanlah mana yang dekat. Nabi sebut macam tu. Umar kata, lepas Nabi sebut macam tu, memang macam itulah cara aku makan sampai sekarang. Daripada tu, Nabi tegur tu, macam itulah. Sebab Nabi tegur dengan sangat santun dan dia ingat sampai bila-bila perkara tu. Ni bagaimana Nabi SAW dalam menegur kanak-kanak. Dan cara Nabi contohnya menegur orang yang masuk waktu dah. Dah. Okey, kita azan dulu. Bismillah, walhamdulillah. Muslimin yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang terbaik bukan hanya dalam contohnya kekeluargaan, tetapi juga bagaimana dalam komunikasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita boleh melihat bahawa musibah yang menimpa Nabi ini jauh lebih berat daripada musibah yang menimpa orang lain. Memang berat sangat musibah yang menimpa Nabi. Nabi pernah dibaling batu. Pernah dicerca, dipanggil sebagai ahli sihir. Yang mana kebanyakan kita tak kena apa benda ni. Paling-paling tidak pun kita dah rasa, kita dah stres sangat dah. Bila ada masalah kat tempat kerja, orang semua mengata kita kan. Habis stres dah. Pada zaman Nabi SAW, Nabi ni dipanggil oleh seluruh kaumnya. Kecuali orang yang beriman. Bila pergi Taif, seluruh Taif menolak Nabi. Semua tolak. Dan kita boleh melihat bagaimana musibah yang menimpa Nabi daripada segi dunianya. Contoh, anak Nabi Muhammad ada 7 orang. 6 orang daripada anaknya meninggal sewaktu Nabi masih hidup. Yang hidup hanyalah Fatimah. 3 orang anak lelakinya, Abdullah, Qasim dan juga Ibrahim. Ketiga-tiganya meninggal dunia waktu kecil. Kan? Besar musibah
Nak ikutkan kalau ini aja pun kita dah rasa besarnya musibah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila kita tengok, kita boleh relate kehidupan Nabi dengan kehidupan kita. Pastinya boleh kita akan ada relate. Kita boleh ambil pedoman daripada kehidupan Nabi. Sebab Nabi adalah orang yang memang bukanlah kita kata orang kaya yang cakap, dia memanglah dia ni kaya. Macam tu lah kehidupan dia. Kan? Kadang-kadang kita tak. Nabi SAW daripada segi kemiskinan, kita ni jauh lebih senang makannya daripada Nabi. Yang kita pernah sebut tentang benda ni kan? Pasal makan ni. Bagaimana rumah Nabi tak berasap selama berbulan-bulan. Pernah yang mereka dapati cuma aswadain. 2 benda hitam. Apa dia? Air dan tamar. Air dengan kurma. Tu je makan selama berbulan-bulan. Itu je. Kita nak relate pun kita cakap, aku tak pernah susah sampai tahap macam tu. Makan nasi dengan air, apa nama? Makan nasi putih dengan air kosong kan. Kan? 3 hari dah komplain dah. Kalau kita kena macam tu. Tak payah 3 hari tuan-tuan. Pergi haji. Musim haji. Tak jumpa nasi putih komplain dah. Lama juga si ada nasi putih tu. Oh. Kan? Baru 3 hari tak jumpa. Kebetulan hotel bagi nasi Arab pula kan. Oh. Lama dah cakap. Lama tak makan nasi. Tak makan nasi putih dah kan. Dah habis komplain dah. Padahal tukar menu je. Bukannya makan tak cukup. Cukup. Itu pun kita dah komplain dah. Nabi pernah makan dalam keadaan yang tidak cukup. Tak cukup makan Nabi SAW. Contoh lain, antara perkara yang sangat-sangat menarik yang kita boleh lihat daripada Nabi SAW, Nabi ni meninggal dunia pun tak meninggalkan harta dengan banyak. Nabi tak meninggalkan perak, tak meninggalkan emas, tak meninggalkan tanah, tak ada. Bahkan waktu Nabi meninggal dunia, adanya baju besi Nabi yang digadaikan kepada seorang Yahudi yang belum bayar lagi. Belum pajak balik. Dah pajak pada dia, tak dapat gadai balik lagi. Bayangkan. Kehidupan Nabi bukanlah kita kata macam kebiasaan kalau seseorang menjadi pemimpin pada zaman kita, apa yang dia akan ada? Semualah. Kita tak pernah kata, kalau jadi pemimpin, susah hidup dia, kesian dia. Tak. Semua adalah. Bila jadi je pemimpin, ada kereta, ada driver. Bukan setakat driver, ada escort lagi. Nabi pula, sampai orang tak perasan mana satu Nabi. Sebab nampak biasanya kehidupan Rasulullah SAW. Sampai terpaksa ditunjukkan, ini Rasulullah. Sampai macam tu sekali. Maksudnya kehidupan Nabi sangat-sangat biasa dan sangat-sangat elok. Jadi betul lah. Kata Allah, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi ambillah contoh yang terbaik ini, yang tak ada orang yang lain yang boleh menjadi contoh yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun, kita sebut Nabi ni orang yang sangat lembut, tapi dalam masa yang sama Nabi juga orang yang sangat tegas. Pada waktu yang tegas Nabi akan bertegas. Contohnya apabila ada orang yang melakukan kesalahan, mencuri contohnya. Dan mencurinya memang perlu dihukum dengan hukuman yang potong tangan. Maka Nabi akan potong tangan. Walaupun itu Fatimah sendiri, Nabi kata. Kalau Fatimah saraqat, laqata'tu yadaha. Nabi kata, kalau Fatimah mencuri, aku potong tangan dia. Sampai tahap macam tu. Contohnya, ada pernah 2 orang lelaki ni, hadis dalam Urainah, orang daripada Urainah, yang bila sampai Madinah, dia sakit. Jadi Nabi perintahkan dia untuk minum susu dicampur dengan air kencing unta. Minum benda tu. Jadi sebab tu kalau siapa-siapa pergi Mekah ke apa semua, tiba-tiba nampak ada jual air kencing unta kan. Sebagai inilah. Sebagai ubat. Sebagai ubat. Jadi dia minum, dia sihat. Bila dia sihat, dia bunuh orang yang bagi susu tu. Penjaga unta tu. Dan kemudian dia lari bawa unta. Jadi Nabi suruh tangkap dan Nabi kata bunuh. Dipotong tangan dan kakinya secara silang, dikorek matanya dan dijemur dekat tengah padang pasir. Pada waktu yang perlu menjadi seorang yang sangat tegas, Nabi sangat tegas dan Nabi sangat adil. Jadi kita tak kata Nabi ni macam lembut, okey santun, semata-mata tanpa bertegas, tak. Dia pemimpin yang sangat hebat. Ni kita tak sempat masuk pula ni sebab kita sempat cerita pasal santun je kan.
Tak sempat cerita macam mana adilnya Nabi SAW, tegasnya Nabi dalam memberikan hukuman. Kalau kata layak dihukum, dihukumlah. Memang macam tu lah. Tak ada kronism, tak ada. Nepotism ke apa semua, tak ada lah. Bukan daripada sisi Nabi SAW. Maka inilah contoh pemimpin yang terbaik, contoh bapa yang terbaik, contoh anak yang terbaik, contoh lelaki yang terbaik, contoh ketua keluarga yang terbaik, dan contoh kawan yang terbaik, Rasulullah SAW. Jadi bersempena kita duk cerita pasal Maulidur Rasul ni, maka hayatilah kehidupan Nabi yang sebenar-benarnya bagaimana. Lihatlah kembali perjalanan kehidupan Nabi secara keseluruhan. Baca buku-buku sirah. Baca, paling-paling tidak kita kenal Nabi dengan macam contoh buku tu. Buku Imam Tirmizi, apa nama buku tu? Buku pasal sifat Nabi tu. Saya lupa pula nama buku dia tu. Imam Tirmizi yang buat tu, yang kumpulkan hadis tu. Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Google dekat Google Play pun ada tuan-tuan. Translation bahasa Melayu apa semua ada. Baca macam mana fizikal Nabi, macam mana kehidupan Nabi, macam mana cincin Nabi pakai tangan apa yang ada kat belakang Nabi ni, khatamun nubuwah rupanya macam mana. Kita kenali Nabi daripada buku-buku tu. Mudah-mudahan kita boleh baca, ambil lah. Nabi suka makan apa kan, benda-benda tu semua ada dalam tu. InsyaAllah. Jadi, mudah-mudahan kita dapat menjadikan Nabi sebagai contoh yang terbaik. Kita ambillah kehidupan Nabi itu sebagai ikutan kita. Kalaulah kita dapat ikut walaupun cuma 1/10, nescaya kita akan jadi orang yang sangat baik. Tak payah banyak lah tuan-tuan. 1/10 daripada Nabi pun memang akan jadi orang yang sangat baik. Apatah lagi kalau dapat mengikuti kehidupannya secara keseluruhan. Baik, kita berhenti dulu setakat ni. Saya mohon maaf banyak-banyak apa-apa salah silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.